Dan jika mengucapkan keduanya padahal tiada iktikadkan makna keduanya di dalam hatinya, maka dibilangkan orang itu orang Islam juga di sisi kita kerana amal dengan zahir daripada ikrarnya. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Dan jika mengucapkan kedua kalimah padahal tiada iktikadkan makna keduanya di dalam hati, maka dikirakan orang itu orang Islam juga situ. Apa cara sebagai kemar? Apa dia? Apa cara dia nak? Kalimat syahadah. Kita nak gulung balik. Baca di awal dulu ni. Semua perkara yang kita baca sebuah kitab ni di dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada di situ semua. Bila kata la ilaha illallah, kaji makna dia. Allah dua Tuhan. Kemudian bila kata Allah dua Tuhan, dia pakai habis dah tu. Titik. Dia saja Tuhan. Tentulah dia tu satu. Kalau ada niat. Satu ni pula. Baru jadi ke atau sedia? Tentu dia tak baru jadi. Kalau baru jadi baru. Tentu ada kidam, ada bakar, ada mukhalafah. Berkait semua. Itu cara satu. Kemudian bila kita kata la ilaha illallah, kata saja lafaz. Hakikat dalam batin kita tak mengaku. Itulah cara itu. Dan jika mengucapkan, mana mengucap kata dua kalimah, berkata dua kalimah padahal tiada iktikad, tidak mengaku dalam hati makna keduanya. Makna Allah dua Tuhan, Muhammad pesuruh Allah, itu makna dia. Tak iktikad dalam hatinya, apa jadi orang tu? Maka dibilangkan, dikirakan orang itu orang Islam juga. Islam juga di sisi kita yang mendengar. Kira Islam itu. Ini dibilangkan orang Islam juga ini jikalau ini jikalau orang yang mengucap. Ini jikalau orang yang mengucap itu kita tidak ketahui usul asalnya. Kita tak tahu usul dia keturunan orang kafir kan Islam kah? Titik. Dia tu turunan dia tu Islam ke kafir? Kita kira Islam. Pasal dia mengucap, maka dibilangkan orang itu orang Islam juga. Kita tak tahu dia ni kafir ke tak kafir, tapi dia berkata dah. Titik. Boleh. Adapun jikalau seseorang itu keturunannya daripada orang Islam, mana hari baca? Adapun jikalau seorang itu keturunannya daripada orang Islam, jikalau dia tidak mengucap seumur hidup sekalipun dan tidak pernah beribadat, apabila mati wajib atas kita mengerjakan kepadanya cara Islam, yaitu disembahyang di kapan. Kerana dipilih kepada Islamnya itu keturunan. Kerana dipilih kepada Islamnya itu keturunan daripada orang Islam.
anak orang Islam. Nak mengucap sama hidup. Mati, kita kena sembahyang, kena kafan. Pasal dia anak orang Islam. Tadi ni kita tahu Islam kafir. Kita tak tahu kata dia tu usul asal dia tu Islam ke kafir. Tiba-tiba kita dengar dia kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita kira Islam. Lahir. Kalau nak baca Ren. Adapun jikalau seorang itu keturunannya daripada orang Islam, jikalau dia tidak mengucap seumur hidup sekalipun dan tidak pernah beribadat, apabila mati wajib atas kita mengerjakan atasnya cara Islam, yaitu sembahyang dan kafan, yaitu dipilih kepada Islamnya keturunan daripada orang Islam. Islam bakar dia panggil. Kita kata Islam bakar. Wajib atas kita. Tentang sembahyang, kena kafan. Walaupun dia tak mengucap. Tadi ini orang kafir. Kalau orang kafir kena mengucaplah. Maka dibilangkan orang itu Islam juga di sisi kita. Pasal apa? Dia mengucap kita kira Islam. Kerana amal dengan zahir daripada ikrarnya. Ikrar mengaku dengan lidah. Ikrar iaitu berkata dengan lidah. Jadi kata la ilaha illallah dengan lidah. Ikrar. Maka wajib atas kita membicara sertanya. Serta orang yang mengucap tadi ini. Maka wajib atas kita membicarakan sertanya serta orang itu tu. Sebagai percaraan orang Islam. Cara orang Islam iaitu boleh kita rekah kahwin dengan dia. Dan boleh kita muamalah dengan dia. Boleh kita muamalah dengan dia. Pinjam, sewa, gadai, pajak. Kira bercara dengan dia. Nak kahwin dengan anak-anak dia pun boleh. Tapi dia ikrar dengan lidah. Dan pada hakikatnya orang tu, orang yang macam tu munafik. Dan saya dia tak apa-apa ni. Dia tak hadis, tak mengaku dalam hati. Munafik. Maka Allah Ta'ala jualah yang mengetahui seseorang yang segitu. Mengetahuinya, mengetahui orang itu. Allah Ta'ala yang tahu. Tapi kita nak bicara sertanya sebagai bicara orang Islam tadi ini, sebelum nyata tanda nifaknya. Sebelum nyata tanda nifaknya, tanda munafiknya. Sebelum nyata tanda nifaknya, tanda munafik. Tulis lagi. Apabila kita tulis ada kemarin. Apabila nyata munafik, kita tinggallah. Susah duk semayang. Susah duk bercara Islam. Kalau nyata munafik. Apa dia munafik? Iaitu munafik. Orang yang menyatakan Islam, melahirkan Islamnya. Dan menyembunyikan kufurnya. Itu munafik. Lahir Islam. Batin dia bukan Islam. Okay. Sungguh pun orang itu kafir pada batin. Munafik pada batin kafir. Innal munafiqin fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di pantat api neraka. Kekal situ. Sungguh pun orang itu kafir pada batinnya. Tetapi tatkala tersembunyi atas kita, kita mana tahu. Dah dia berlafaz la ilaha illallah sudahlah. Dia berlafaz betul tak betul kita tak tahu dalam hati dia. Kita tak dapat ketahui. Tetapi tatkala tersembunyi atas kita dan tiada nyata bagi kita kufurnya, kita tak nampak dengan sesuatu tanda yang latah, tanda yang terang. Jadi tiadalah harus bagi kita beramal dengan muktadanya, muktada kufur. Muktada kufur. Muktada kufur yakni. Apa makna muktada yakni? Tiadalah harus bagi kita beramal dengan muktadanya, muktada kufur yakni. Ditinggalkan mayatnya. Tidak disembahyang. Tidak dikafan. Itu muktada kufur. Mana muktada kahndak. Bahasa Melayu kita kahndak orang kafir. Kahndak orang kafir tinggal situ lah. Itu cara kufur. Bila kufur tinggal situ. Tak boleh. Kita nak beramal ikut dia kafir. Pasal dia mengucap.
Dia sudah mengucap. Kita tak tahu betul tak betul. Tiada kita mana tahu. Kita kena beramal cara orang Islam. Kita kena beramal cara orang Islam. Mandi, kapal, semayang. Tiadalah harus bagi kita beramal dengan muqtadanya, muqtada kufur. Apa muqtada kufur? Iaitu ditinggalkan. Dia tidak disemayang, tidak di kapal, tidak di tanah. Itu muqtada kufur. Jadi, jangan. Tak boleh buat betul. Asal semayang, kena kapal, kena tanah. Asal dia mengucap. Yang ucap betul tak betul, kita mana tahu tu. Pasal apa? Pasal apa tidak harus bagi kita beramal dengan muqtadanya, muqtada kufur. Kerana tidak diperhatikan kita oleh syarak atas mengamalkan dengan muqtada batil orang lain. Mengamalkan dengan muqtada kehendak. Kehendak batin orang lain kita tak tahu. Kita ikut zahir. Kerana tiada diperhatikan kita oleh syarak. Tuhan tak tekan kita atas mengamalkan, mengerjakan dengan muqtada, dengan kehendak batin orang lain. Pasal tak diperhati kerana tidak kelihatan kita atas batinnya, batin orang lain. Tulis itu. Kerana tiada kelihatan kita atas batinnya, batin orang lain. Pilih hidup. Ulama berkata, nahnu nahkumu nun ha kamim nahnu nahkumu bil zawahir ba alif lam za wa alif wa hara alif bil zawahir. Nahnu nahkumu bil zawahir. Baca kembali. Ulama berkata nahnu nahkumu bil zawahir. Fallahu tulis Fallahu yatawalla Fallahu yatawalla as-sarair. Alif lam sin ra alif hamzah ra. Wallahu yatawalla as-sarair. Sejarah. Ulama berkata nahnu nahkumu bil zawahir wallahu yatawalla as-sarair. Wallahu yatawalla as-sarair. Bermula Allah Ta'ala itu memerintahkan rahsia kita. Kita kira zahir. Jadi mengucap sudahlah. Batin dia mengucap betul tak betul, mana kita tahu. Dia mengucap tipu kan? Tak tipu. Kita mana tahu dalam perut dia. Kita kira zahir dia mengucap. Dia Islam lah. Itu kata nahkumu bil zawahir. Kita hukum dengan zahir seseorang itu. Dia ikut zahir seseorang. Kita hukum ikut zahir. Wallahu yatawalla sarair. Allah Ta'ala yang memerintah rahsia dalam perut Tuhan. Kalau dia tak betul, akhirat esok. Dia tanggung umik dengan Tuhan. Jadi, kalau dia tak betul, dia mengucap tu tak betul. Dia tanggung umik dengan Tuhan di akhirat. Tapi kita nak berapa tak boleh lah. Kita kira ialah nahkumu bil zawahir. Dia kata asyhadu an la ilaha illallah. Kita kira Islam. Betul tak dia mengucap? Dia mengucap tipu. Tipu kami tak tahu. Jadi orang ni kena sembahyang, kena kapan, kena tanah. Boleh? Lagu tu. Itu kaedah dia lagu tu. Berperang di dalam peperangan. Orang kafir itu seorang tu tak seorang nak lari. Tak seorang nak lari, dia kepung. Kepung tak seorang nak lari. Hak lain tu dah lari. Hak lain dah lari, dia tak ada nak lari. Masuk dalam kuat jemaah tentera Nabi. Jadi dia selena tak mengata. Akad dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi nak umat tetap belah dua. Jadi nak umat tetap di bawah belah dua. Kebah. Sahabat, ya Rasulullah, tengok Umar buat kerja ni. Ya Rasulullah, Umar buat kerja apa lagu ni? Dia mengucap dah sudahlah. Tu bunuh dia apa? Kita kira nahnu nahkumu
Bisa baik. Dia mengucap mundur-mundur dia bawa. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Dia tengok Umar buat kerja. Setelah panggil Umar mari. Tak siapa Umar. Nampak kerja tu. Dia mengucap bohongnya. Dia takut saya. Tadi kau tak mengucap dia kata. Ini kepek nak lari tak boleh. Mengucap. Mau tahu di mana? Sungguh tak sungguh. Nampak kau tak? Mau tahu kata dia mengucap ikhlas tak ikhlas. Mau tahu. Kamu kata kamu itu ya. Nahnu nahkumu bizawahir. Ingat. Arah. Nahnu nahkumu bizawahir. Kita hukum zahir. Allah yatawalla as-sarair. Allah Taala yang mengetahui rahsia. Dia tak betul. Dia dengan Tuhan lah esok ni. Suka dia lah. Dia mengucap tak betul. Jadi nombor kata aku tak kira dia tak. Dia takut aku nak lari tak boleh. Dia mengucap. Tadi tak mengucap dia tak. Mengucap Rasulullah tu mengucap bohong ni. So lah kata betul lah perut dia. Bohong tak bohong. Udah periksa dalam perut dia. Kepada. Nah. Selama tak nyata. Nak nyata tak apalah. Ni tak nyata kata dia. Terang-terang dia mengucap. Sudahlah. Maju. Kerana tidak diperhatikan kita oleh syarak. Atau mengamalkan dengan muqtada batin orang lain. Mengamalkan muqtada. Kira tengok dengan kanak batin. Mana kita tahu batin. Tak ada berhati kita. Dia ada periksa dalam perut orang. Dia mengucap betul tak betul. Kerana tiada kelihatan kita atas batinnya. Kita kira zahir. Boleh semua? Dah begitu. Kita kira zahir. Tengok dia mengucap. Tapi mengucap selama mana? Selama lepas pada dia mengucap dia tak ada timbul apa. Tak apalah. Kita kira Islam lah. Kalau lepas pada dia mengucap dia timbul pula benda-benda merusak. Nah, tu tak boleh pakai lah. Mengucap tadi bohong semua dah ni. Bukti dah ni. Ni bukti dah pula dah ni. Tu tak boleh pakai lah. Mengucap tak pakai. Tadi tak ada. Apa nama ni? Tak ada zahir apa. Lepas mengucap tu duduk sengah, tak ada apa-apa. Tak ada nampak kata, tanda-tanda kata dia tak betul mengucap dia. Tak apa, kita ke Islam. Layak. Tapi kalau lepas pada mengucap dia dah begitu begini, nampak pula benda-benda murtad, tinggal. Murtad tak betul semua tu. Habis. Kerana tiada kelihatan kita atas batinnya, batin orang lain. Habis. Habis kat tu. Lagi. Dan sesungguhnya, balik pakar ni. Dan sungguh pun, iktikadkan. Dua makna kalimah itu melazimkan iktikad tambatan iman ke semua sekali. Jadi, bila kita kata la ilaha illallah, Allah jua Tuhan. Bila kata Allah jua Tuhan tu, supaya kita mengaku Allah ada wujud, ada kidam, ada baka, ada mukhalafah, ada kiamu, ada belakang. Faham? Berkait dengan habis. Itu maksudnya. Ya berkait dengan habis. Kita kata Allah jua Tuhan ni maknanya sifat-sifat tertentu kita mengaku dah tu. Kalau sifat-sifat tertentu kita mengaku dah tu. Ada pada Tuhan. Itu maksudnya tu. Dan sungguh pun i'tikadkan makna dua kalimah. Apa dia makna dua kalimah? Allah jua Tuhan, Muhammad usurah Allah. Itu makna dua kalimah. Makna dua kalimah Allah jua Tuhan, Muhammad usurah Allah. Maknanya. Makna dua kalimah itu. Apa dia? Allah jua Tuhan, Muhammad usurah. Bila kita i'tikad, melazimkan i'tikad tambatan-tambatan iman. Tambatan iman yakni yang 50. Tambatan iman yang 50 itu supaya kita baca satu-satu. Masuk habis lah. Jadi dia berkait sendiri lah tu. Itu mana mengandung. Berjakit dia habis lah. Mengaku kata Allah jua Tuhan. Maknanya apa yang ada pada Allah, apa yang tak ada pada Allah, kita mengaku dah tu. Berkait mari dah. Begitu juga Muhammad usurah Allah. Bila kata Muhammad usurah, apa yang berkait dengan Muhammad, apa yang tak ada pada Muhammad, mana kita mengaku. Itu maksudnya. Melazimkan i'tikad tambatan-tambatan iman atas jalan ijma' yang memadai. I'tikad tambatan iman yang memadai dah. Boleh dah. Pada terbina. Mana terbina terpakai. Boleh dah tu. Yang memadai pada terbina hukum-hukum agama atasnya. Terpakai dah tu. Hukum-hukum agama atasnya atas seseorang. Atasnya atas seorang yang mengucap tadi. Apa dia hukum agama? Daripada sah dan batal.
Jadi semayang dia pun sah dah tu. Pasal akidah dia elok. Haji dia pun sah dah tu. Akidah dia elok. Dia kata Allah dua Tuhan. Jadi amalan dia memang betul dah tu. Titik. Muhammad pun suruh Allah. Maknanya dia mengaku kedua-dua tu. Jadi amalan dia sepakai dah. Terbina hukum-hukum agama atasnya atas orang yang mengucap tadi. Apa dia hukum agama? Daripada sah dan batal. Yang ni ibadat-ibadat dia tu. Kerja buat dia tu. Boleh kita hukum kata sah ataupun tak sah. Ini sah, ini tak sah. Pasal dia sudah mengucap. Daripada sah dan batal barang yang ini amalan-amalan. Barang yang terhenti atas Islam yang ini amalan-amalan. Amalan-amalan yang tidak sah mengerjakannya. Amalan-amalan yang tidak sah mengerjakannya, melainkan kena Islam dulu. Barang yang terhenti atas Islam. Amalan-amalan yang tidak sah mengerjakannya. Jadi, melainkan kena Islam dulu. Kalau tak Islam dulu, amalan itu tak sah. Yang terhenti Islam atas. Yang terhenti atas Islam. Macam mana hari-hari terbayar lagi? Yang ni amalan-amalan yang tidak sah mengerjanya melainkan kena Islam dulu. Seperti amalan yang berhajat pada niat. Seperti amalan yang berhajat kepada niat. Sembahyang, puasa. Orang bukan Islam. Orang bukan Islam. Jikalau pandai sekalipun. Jikalau pandai sekalipun mengerja sembahyang dan ibadat lain. Yang berhajat pada niat. Dan ibadat lain yang berhajat pada niat. Tidak sah mengerjanya. Kerana kafir itu bukan ahli bagi niat. Tarik. Seperti amalan yang berhajat kepada niat, sembahyang, puasa. Orang bukan Islam jikalau pandai sekalipun mengerja sembahyang dan ibadat lain yang berhajat kepada niat, tidak sah mengerjanya kerana kafir itu bukan ahli bagi niat. Masuk ahli dulu. Masuk ahli dulu. Kalau dia mengaji agama, orang kafir lah ni mengaji agama, mengaji ni. Allah Akbar dia sebenarnya tak sah. Kata amalan ni kena niat. Niat ni kena ahli dia. Ahli dia orang Islam. Bukan ahli niat. Kena masuk Islam dulu lah. Faham tak? Bukan ahli niat. Ahli niat orang Islam. Bukan Islam lagi. Jadi kalau mengucap dia tu tak betul, mana ibadat dia tak pakai. Jika kalau mengucap dia tu betul dah, ibadat dia kita kira pakai dia. Itu maksud dia tu. Jadi orang kafir kalau dia buat ibadat, buat haji, buat apa, dia pandai mengaji agama Islam. Hal awal agama kita ni dia pun pandai mengaji, buat hukum sembahyang, ambil wuduk, dia niat tak pakai. Pasal hang bukan ahli niat. Kalau hang niat pun tak pakai. Pasal hang bukan ahli niat. Ahli niat kena orang Islam dulu. Hang masuk Islam dulu, hang niat pun pakai. Boleh. Orang kafir tu pandai, dia niat tak pakai. Dia bukan ahli niat. Ahli niat orang Islam. Mau masuk Islam apa? Boleh nanti. Barang yang terhenti atas Islam. Apa dia? Amalan-amalan yang terhenti atas Islam. Apa dia niat? Terhenti atas Islam dulu. Tak pakai niat. Ini kan kena Islam dulu. Terhenti atas Islam. Masuk Islam dulu boleh jadi. Dan sentosa daripada kekal dalam neraka. Selamat. Kalau mengucap itu elok. Mengucap dia elok. Selamatlah daripada kekal dalam neraka. Habis. Habis kat tu. Tetapi wajib juga pada syarak atas kita mukallaf.
mengetahuikan tiap-tiap satu tambatan daripada 50 tambatan dengan dalilnya. Balik pakai balik pula. Tetapi wajib juga tulis itu. Tetapi wajib juga yakni. Tetapi wajib juga yakni. Tambatan-tambatan iman itu. Yakni tambatan-tambatan iman itu sudah berkait dan mengandung di dalam dua kalimah tadi. Bagaimana hari? Yakni tambatan-tambatan iman itu sudah berkait dan mengandung di dalam dua kalimah tadi. Dan kita mengetahui ada berkait di situ. Dan kita pun mengetahui ada berkait di situ. Tidak memadai dan tidak terpakai imannya. Hanya wajib belajar satu-satu dengan dalil. Hanya wajib belajar satu-satu dengan dalil. Kalau sekadar mengetahui aqaid ada berkait di dalam dua kalimat syahadah, tidak memadai iman kita. Bagaimana? Ya. Yakni tambatan-tambatan iman itu sudah berkait dan mengandung di dalam dua kalimah tadi. Dan kita pun mengetahui ada berkait di situ. Tidak memadai dan tidak terpakai imannya. Hanya wajib belajar satu-satu dengan dalil. Jikalau sudah mengetahui aqaid ada berkait di dalam dua kalimat syahadah, iman kita tak pakai. Di sinilah salah orang yang berkata. Di sinilah salah orang yang berkata tidak payah mengaji sifat 20. Kerana ada di dalam dua kalimat. Kerana ada berkait dalam dua kalimat. Mereka tinggal belajar. Sifat 20. Mereka tinggal belajar sifat 20. Hanya meratib saja. Itu satu kesalahan. Tak payah ngaji sifat 20 dah. Dalam la ilah tak ada siap dah. Kita meratib sudah. Itu yang meratib melengok. Titik. Berenyuk rumah-rumah. Pekat meratib. Tak jadi. Tak guna tulis tu. di sinilah salah orang yang berkata tak payah mengaji sifat 20. Kerana ada berkait di dalam dua kalimah. Mereka tinggal belajar sifat 20 hanya mengatik sahaja. Itu satu kesalahan. Ada lagi. Ada juga yang berkata. Tulislah. Ada juga yang berkata. Sifat 20 itu tak payah belajar. Sifat 20 itu tak payah belajar. Kerana ada berkait dengan ilmu sains. Ada tu. Orang mengaji ilmu sains tak payah sifat 20 lah. Dia kata ada berkait. Tu. Semua tu salah. Itu tulis tahu.
Tak payah mengaji sifat 20 dalam ilmu sains budak-budak sekolah tu semua ada situ cara. Mana boleh tahu dengan ijma? Tu tahu dengan ijma. Dia mau tahu dengan satu-satu. Tahu kata ada dalam la ilah tu. Tapi apa dia? Mana dalil? Tak mau lagi tu. Tu orang panggil tahu ijma. Itu. Tahu dengan tafsir. Boleh guna kat ni? Ada juga yang berkata sifat 20 itu tak payah belajar kerana ada berkait di dalam ilmu sains. Salah. Itu semua salah. Tengok sini lah. Tetapi wajib juga pada syarat atas kita mengetahui, belajar. Wajib. Mengetahuikan tiap-tiap satu. 50. Tiap-tiap satu tambatan daripada 50 tambatan dengan dalilnya. Betul. Tulis lagi. Jikalau tahu dengan ijmal sahaja, jikalau tahu dengan ijmal sahaja, jikalau tahu dengan ijmal sahaja, imannya tidak terpakai. Tahu dengan ijmal. Dia tahu kata dalam ilmu sains itu ada sifat 20. Ijmal gitu saja. Tak pakai iman dia dengan Tuhan. Kafir. Wal'iyadzubillah. Mengerti saya tu kafir. Wal'iyadzubillah. Betul. Dia tak tahu. Dia tahu dengan tafsir tu. Baca. Itu lagi. Baca itu. Ada mana? Jikalau tahu dengan ijmal sahaja, imannya tidak terpakai. Dan wajib juga pada syarat atas kita mengetahui tiap-tiap satu. Wujudnya mana dalil. Idamnya mana dalil. Bakarnya mana dalil. Apa dia wujud. Apa beza wujud kita dengan wujud Tuhan. Jadi, kodrat kita dengan kodrat satu-satu mana dalil. Daripada 50 tambatan dengan dalilnya. Mengetahui dengan dalil. Jadi, tak tahu dengan iman tak boleh. Dan iktikad akan tambatan iman itu atas jalan tafsir. Bukan dengan iman. Tulis itu. Iman tak. Ijma tak ada. Dan iktikad dia atas jalan tafsir itu. Supaya tetap dan teguh imannya. Baru kejar. Kemudian tak kala tetap kejar teguh iman dia. Dia tahu satu-satu sifat Tuhan. Maka sentuasalah, selamatlah daripada syak padanya pada tamatan iman. Dia tak ada syak lah. Itu dengan iman je boleh jadi syak tak kuat. Maka sentuasalah, selamatlah daripada syak. Nanti dia tahu dengan satu-satu. Padanya pada tamatan iman. Syak yang ditakuti padanya pada syak. Jadi, ditakuti. Syak tak boleh. Takut. Gitu. Jangan dia ada syak. Ragu-ragu. Itu syak. Kerana syak. Bahkan zon. Zon itu lebih rendah sikit pada syak. Bahkan zon. Zon itu lebih rendah sikit pada syak. Pun tak boleh. Kerana syak. Bahkan zon. Syak. Zon. Pada perkara yang wajib diimankan dia dengan ijma' itu. Kufrun. Itu. Itu ada. Kufur. Kerana syak tu ragu-ragu. Bahkan zon tu ringan sikit pun tak boleh. Syak tu banyak ini. Zon tu tak kuat. Syak tu sama berat belah ni dengan belah ni. Ada, tak ada Tuhan. Zon tu kuat boleh ada. Tu pun tak boleh. Jadi, beri putus dia tu. Jangan duk kuat boleh ada. Tu tak mau. Kerana syak. Bahkan zon. Syak zon pada perkara yang wajib diimankan dengan dia. Kaid lah. Jadi, dengan ijma'. Benar dia wajib kita beriman dengan ijma'. Bila kita syak, kufrun. Kufur. Maka dari kerana inilah. Kerana jadi kafir orang yang syak. Maka dari kerana inilah. Dari kerana jadi kafir orang yang syak. Menegah ulama. Akan orang-orang yang menerima pelajaran daripada taklid. Jangan taklid. Boleh? Jangan. Tiap-tiap orang kita mesti. Jangan para orang. Bagi nampak dalam fikiran kita sendiri. Ulama kata lagu tu. Ini takut. Maka dari kerana inilah. Kerana jadi kafir orang syak. Orang tanya. Tuhan ada ke tak?
Ada. Mana dalil? Dalil aku tak tahu lah. Itu kata ada. Aku ikut ayah, aku kata mak. Itu taklid. Tu orang panggil taklid. Kafir. Jadi, tak boleh. Jangan pakai orang. Kita sendiri beri nampak dengan fikiran kita sendiri. Kita takut tu. Maka dari kerana inilah. Jadi kafir orang yang syak. Menegah ulama. Akan orang-orang yang meninjau pelajaran. Kita macam kita. Menerima pelajaran. Ada akal fikiran. Pasal apa tak mengaji? Pasal apa tak belajar? Pakai duk taklid. Ikut orangnya. Kita ada akal. Belajar bagi faham sendiri. Jangan ikut orang. Fikir pada dalil-dalil. Menegah ulama akan orang-orang yang menerima pelajaran. Menegah daripada taklid. Yang taklid ikut orang. Pada akaid. Iaitu taklid pada akaid. Apa makna taklid? Iaitu taklid tu mengaku hati. Dan berpegang dengan barang yang berkatakan dia orang lain. Ikut orang. Anda ada. Anda tahu di mana? Aku dengar mereka kata ada. Ini kafirun. Tak boleh. Iaitu taklid. Mengaku hati. Dan berpegang dengan barang yang perkataan yang berkatakan dia orang lain. Dengan ketiadaan nampak dalil. Tak erti dalil pun. Pakai tiru gitu ya. Habis. Kalah. Jadi takut aduh. Belajar siap-siap orang. Dengan ikut orang. Dengan ketiadaan nampak dalil. Hanya dengan semata-mata percayakan orang yang berkata jua. Ikut kawan tu saja. Aku ikut dia. Dia kata lagu tu, aku ikut lagu tu. Pasal apa? Dia tak bagi. Ini dia. Kerana barangkali jatuh ia di dalam umpama syak apabila dibahas. Dia tak ada erti dalil. Dia tak erti dalil. Dia ikut orang. Tuhan ada ke tak? Ada. Mana dalil-dalil aku tak tahu lah. Tuhan kata ada. Aku dengar ayah aku kata ada. Mak aku, tok nenek kami semua kata Tuhan ada. Betul. Nak bahas ni? Betul lah tu. Tapi dululah. Dah ni tua dah. Dia mati lama dah. Mula dah. Pasti dia tak erti dalil. Orang erti dalil mana boleh. Dia tak erti dalil pakai ikut. Sungguh juga. Lama dah ni. Dulu sungguh lah. Itu baca tu dia kata itu. Jadi, kerana barangkali jatuh ia dalam umpama syak. Tadi boleh lah. Dia kata ada Tuhan, ada Tuhan, ada Tuhan. Aku dengar ayah aku kata ada, mak aku kata ada. Betul lah dulu. Aku pun dulu Tuhan kata ada. Tapi lari dia tua mati lah. Mula dah. Mula dah. Pasal dia tak kira dalil. Mula dah. Dia mau syak dah. Barangkali jatuh ia di dalam umpama syak bila dibahaskan. Buat kajian. Mula dah. Pada barang yang iktikat akan dia. Jadi. Faham. Dulu lah lama dah. Tak ada lama dah. Dia sungguh ingat kamu. Sungguh kamu ya. Satu. Atau terbalik mereka yang ia ikut akan dia. Kawan terbalik. Dia pun terbalik sama. Dia ikut terbalik. Dia kita berbalik sama. Berarti tak? Itu juga ikut orang. Lama. Jangan ikut orang. Orang terbalik. Kita terbalik sama. Kita mesti pegang dalil. Satu-satu. Jangan ikut. Jangan terikut-ikut. Dia tak bagi. Terikut-ikut orang. Atau terbalik mereka yang ia ikutkan dia ikut. Hingga berkata setengah-setengah ulama. Tiada memadai pada imannya. Iman orang yang taklid. Hingga berkata setengah-setengah ulama. Tiada memadai pada imannya. Iman orang yang taklid. Kalau gitu jadi macam mana? Hanya orang itu kafirun. Wal-iyadzubillah. Ulama kata lagu itu. Orang tu kafir. Wal-iyadzubillah. Tuhan dah kata ada. Mana dalil? Aku tak tahu dalil. Aku ikut ayah. Kafirun. Wal-iyadzubillah. Pasal apa dia sebut wal-iyadzubillah? Di mana-mana. Bila sebut kafirun, lepas pada tu adalah wal-iyadzubillah. Apa pasal dia buat begitu? Di mana saja sebut kafir, lepas tu wal-iyadzubillah. Pasal apa? Kerana kafir ni tak ada nilai paling besar sekali.
Tak ada dunia ni dah lebih besar pada kufur. Dan itulah waliyah, minta berlindunglah dengan Allah. Hei Tuhan, lindunglah aku ni. Hei Tuhan, lindunglah aku ni daripada murtad kufur. Kerana kufur ni tak ada kekalan neraka. Kalau orang bagi dunia ni ke semua, kekayaan dunia ni ke semua bagi kamu, tapi syarat mu murtad, tak tukar pun. Tak tukar. Biar aku kurus kering, tak makan apa-apa, tak apa. Aku kurus kering, tak makan apa-apa, tak apa. Aku tak tukarlah agama dengan kufur. Dia murtad. Besar. Tak ada nilai dah. Takut tu. Sebab satu dia kata kafir wal-iyazbillah. Kafir wal-iyazbillah. Minta lindung. Jangan bagi kena kafir. Dah. Tu ingat tu. Jaga kita masing-masing. Belajar. Jangan ikut-ikut orang. Ni pergi bagi meratik. Meratik sana, meratik sini. Meratik sana, meratik sini. Mengaji dah. Gaduh mengaji. Apa dia kata dalam la ilallah tu ada semua syarat. Tak madar lagu tu. Ada dengan ijmal. Kena buat terbaik satu-satu. Ada mana dalih kau ni, mana dalih hak ni, mana dalih hak ni. Satu baru boleh jadi. Memang berkait di situ. Dan la ilah ada belakang di situ, bertakut di situ tapi tak bermadar lagu tu. Orang panggil ijmal. Tahu dengan tafsir satu-satu. Tu ada guru sekolah yang beritahu budak-budak sekolah, dia kata tak payahlah mengaji sifat 20, dalam ilmu sains pun ada. Tu dia lah tu. Dia tu jenis tu. Dalam ilmu sains pun ada sifat 20, tak payah mengaji kan. Dia nak ajak mu jadi jahil daripada dia. Nak kejap mu jadi jahil. Kafirun wal-iyazbillah. Kufur wal-iyazbillah. Mana boleh lagu tu? Tengok tu kitab. Bukan saya kata tu kitab. Bukalah kita arah lagu tu. Tak ada. Iman kita tak pakai. Percaya kepada Tuhan lagu tu tak jadi. Dia percaya pada Tuhan. Aku percaya pada Tuhan. Jamu lah juga. Tapi apa yang berkait dengan Tuhan mengerti ke tak? Tak jadi. Kena baca satu-satu. Boleh ya? Kalau dia taklid. Jadi kalau dia tak taklid juga, pakai orang juga. Tuhan ada. Ada ke tak ada? Mana dalil aku tak tahu. Siapa yang kata ada tu memahami mana? Aku ikut dia lah dia kata ada. Baik. Kawan tu kata, iyalah aku baru fikir kamu juga lah. Tapi dululah dia nak main gila. Mu kata Tuhan ada, mu Tuhan ada. Mu dengar dia kata ada. Betul. Kawan tu kata dia nak main. Betul. Aku berkata dulu ada, tapi dulu lah ni mati lah. Tu. Jadi, nampak dah tu. Barangkali ia jatuh ia di dalam masyak bila dibahas. Bila buat bahas, dia syak boleh. Mula-mula elok. Dia pegang orang, ikut orang. Bila orang buat bahasan, kata ada ikut mereka ya. Tak fikir dalil, sungguhlah dulu lah ni mati dah. Mula dah. Mula dah naik. Sebablah. Dia pun mula naik. Itu tak mau. Fillahi syakkum, tulis itu. Quran, dalam Quran. Ayat Quran. Ayat Quran. Ayat Quran. Afillahi alif fa ya. Hamzah istifham. Alif hamzah di atas. Afillahi syakur. Adakah pada ada Tuhan itu boleh syak? Adakah pada ada Tuhan itu boleh kita syak? Boleh kan? Nak syak ada tak ada? Boleh? Bagaimana ni? Ayat Quran, afillahi syakur. Adakah pada ada Tuhan itu boleh kita syak? Boleh syak. Ada tak ada? Kafirun. Tak boleh duk syak-syak ni. Putus ada. Pasal bagi dah putus kita reti dalil. Orang tak reti dalil nak putus saja. Dia tak tahu dalil. Faham tak? Tutup sadut megah. Orang duk meratik tu. Pakat meratik sana, meratik sini tu.
Jadi, meratib tu elok. Tak salah meratib. Baik, tapi akidah ni bagi elok. Faham sama? Ya, kita tak payah mengaji dah, kita meratib cukup dah. Itu mana memadah. Tak memadah. Iman dia tak memadah. Tak sepakai iman dia dengan Tuhan. Dia meratib dia beriman dengan Tuhan, tak sepakai. Nak beri sepakai, mu kena mengaji. Apa yang berkait dalam la ilah. Sebab tu baik satu baca. Berarti satu-satu. Tak 50 dalam la ilah. Baru jadi. Kalau saya tahu kata ada sifat 20 di situ ya. Kita meratib tu dah. Pasal sifat 20 ada bersakut di sini. Tahu lagu tu ya. Jadi. Iman tu tak pakai. Dia beriman dengan Tuhan. Dia percaya. Dia meratib. Tapi iman tu tak pakai lagi. Ketemu tak reti sungguh. Reti rambang itu saja. Reti ijma tu apa panggil? Reti rambang. Kata ada dalam tu sifat 20. Kontrak Tuhan je nak. Ada situ lah. Macam mana kontrak? Takluk pada apa? Takluk pada wajib mustahil. Takluk dah. Dia tak kira. Iradat Tuhan takluk dah mana? Ilmu Tuhan takluk dah mana? Mana dalil? Macam kita baca hari tu. Lagu tu. Itu selamat. Selamatlah kita daripada lagi saya baca. Atau terbalik mereka yang ikutkan dia itu hingga berkata setengah ulama tiada memadai pada imannya iman orang yang taklid. Hanya orang itu orang taklid kafirun. Wal iyad billah. Bukan saya kata, ulama kata. Kita berani hukum. Kita nak berani hukum. Nak hukum orang kafir. Tak boleh pandai-pandai ulama kata lagu tu. Ulama yang hukum, kan kita hukum. Kita baca ulama buat syiar. Dan ini kaul dia kata jadi kafir. Orang taklid sungguh pun tak kuat dia kata. Tetapi seyugia bagi belajar. Dia kata ada ulama kata kata taklid jadi kafir itu kaul dhaif saja. Walaupun kaul dhaif jangan buat main atau maksudnya. Mau ngaji juga. Tetapi seyugia bagi kita yang berakal, tiap-tiap yang berakal, bahawa memeliharakan dirinya, jaga diri masing-masing daripada kecelaan. Jangan ada celah di kita. Sifat-sifat celah jangan ada di kita. Yang sebesar-besarnya adanya lagi. Yang sebesar-besarnya kecelaan. Ya, ada yang sebesar-besarnya, sebesar-besar kecelaan pada i'tikad seperti ini i'tikad orang taklid. Ini cukup celah. Seperti ini i'tikad orang taklid. Hina, caci. Gitu. Habis. Satu, yang kedua pula. Dan mengeluarkan dirinya atau pada memelihara. Sekedar tetapi seyugia bagi tiap-tiap yang berakal bahawa mengeluarkan dirinya daripada umpama khilaf. Jangan duduk dalam khilaf. Jadi, mengeluarkan dirinya daripada umpama khilaf. Tulis itu. Kaedah. Al-Khuruj. Al-Khuruj. Alif lam kha ra wa jim. Al-Khuruj minal khilafi. Al-Khuruj minal khilafi mustahabun. Keluar daripada khilaf itu dituntut. Keluar daripada khilaf itu dituntut. Maksud dengan keluar daripada khilaf, maksud dengan keluar daripada khilaf itu ialah kita belajar hingga pandai. Maksudnya ialah kita belajar hingga pandai ke semua dalil-dalil. Maka akidah kita tidak ada khilaf lagi.
keluar daripada khilaf. Dia mengeluarkan dirinya daripada umpama khilaf. Kaedah al-khuruj minal khilaf mustahabun. Keluar daripada khilaf dituntut suruh kita keluar daripada khilaf. Jangan duduk dalam khilaf. Macam mana duduk dalam khilaf? Orang taklif. Dia duduk dalam khilaf. Ada setengah kata iman dia tu sepakai. Ada setengah kata dia tu kufur. Khilaf. Khilaf tak? Orang kata setengah ulama kata hang ni kufur. Kadang setengah ulama kata tak kufur tapi dosa lah. Duduk dalam khilaf. Kalau kita nak keluar daripada khilaf, mengaji boleh pandai. Tak ada khilaf apa lagi tak? Yang bukti dalil. Keluar daripada khilaf. Al-khuruj minal khilaf mustahabun. Keluar daripada khilaf. Mengaji pandai habis khilaf. Yang nak jadi khilaf pasal kita tak reti. Kita tak habis. Keluar reti habis khilaf apa lagi tak? Iman kita betul. Tu. Dan jangan taksir pada belajarnya. Dan jangan taksir pada belajar. Apa taksir? Bermudah-mudah. Dan jangan taksir pada belajarnya, yakni bermudah-mudah. Tidak mau belajar. Bayar apa duk ngaji. Bila nak maju, duk ngaji sifat 20 ya. Tu bermudah-mudah itu. Jadi itu taksir. Dua punya taksir. Jangan. Kira sifat 20 bila nak maju. Jangan. Orang sesat tu. Dan jangan taksir pada belajar mudah-mudah saja. Tak payah belajar pun tak apa. Jangan. Serta fikir pada dalil-dalil yang buat mudah. Tiap-tiap orang fikir pada dalil. Hingga mengetahui kan dia akan akaid. Jadi, pada sungguh. Kemudian apa makna mengetahui? Dan makna mengetahui pula. Yang kata mengetahui. Dan makna mengetahui itu bahawa nampak pada fikiran dan akal. Nampak dan tampak akan perkara-perkara yang diketahui. Yang kita belajar itu nampak dalam fikiran kita. Itu makna mengetahui. Benda yang kita belajar itu nampak dalam fikiran kita. Dan nyatanya adanya lagi. Dan nyata perkara yang diketahui itu. Baginya, bagi orang yang memikir. Dan nyatanya adanya. Dan nyatanya perkara yang diketahui itu baginya bagi orang fikir. Nyatalah dia memikir dengan dalil. Atas jalan, nyata atas jalan yang bertentangan dengan kelakuan perkara itu. Jadi nyata di kita pun dengan di sana sama. Kita nyata dalam fikiran kita, Tuhan ada sifat qadrat. Pasal kita faham pada dalil. Kemudian di Tuhan ada sifat qadrat. Bertentang. Di Tuhan pun ada kodrat semua. Yang kita ni pun nyata kata Tuhan ada kodrat. Pasal kita nyata kita fikir pada dalil. Yang sebenarnya Tuhan ada, Tuhan ada. Bertentang. Jadi kita fikir, nampak ni sana tentang. Itu makna mengetahui. Kalau tak bertentang, orang panggil jahil. Munduk sini. Nampak di Mekah di Baitullah. Nampak nyata dalam fikiran kita. Bagaimana? Kalau lembu hitam. 4 segi, ada 4 penjuru, ada pintu. Tetap dengan sana. Nampak tak? Saya terang, kenal itu betul lah. Ni dia ni, betul lah, kenal tak? Kenal. Berapa? 3 segi, kelembu putih. Tetap tak kamu? Lihat sana. Itu apa lagi jah? Kita nyata tak bertetang dengan benar. Lihat kita nyata bertetang. Tuhan ada kodrat. Kita punya Tuhan ada erodat. Itu makna mengetahui aja. Itu makna mengetahui. Nyata perkara itu baginya bagi yang punya pikiran. Atas jalan yang bertentangan dengan kelakuan perkara itu. Yang ada pada dirinya, diri perkara itu. Nyata pada siapa? Dengan dalil. Tengok alam ni lah. Yang menunjuk atas perkara itu. Kodrat, iroda, ilmu. Alam itu ada. Dan jikalau tiada meliputi pikir-pikir akan diri perkara itu sekalipun tak apalah. Dan jikalau tidak meliputi, tidak meratai, tidak meliputi tulis. Yakni tidak dapat. Tidak meliputi yakni tidak dapat.
tahu dengan sebenar-benarnya. Tidak meliputi, tidak dapat mengetahui dengan sebenar-benarnya perkara itu. Seperti zat Allah Ta'ala. Boleh tahu? Ternyata lagu nak? Tak apalah. Gitu. Zat Allah Ta'ala boleh nyata? Mana boleh nyata? Tak apalah. Itu. Tak meliputi pun tak apalah. Itu maksudnya. Dan kalau tidak meliputi, tak dapat mengetahui habis hakikat sebenar zat Tuhan. Tidak meliputi fikir-fikir. Kita nak fikir tak nampak. Akan diri perkara itu. Seperti zat Tuhan itu sekalipun. Kita tak nampak lah. Kemudian tak kala tu maka ketika itulah diserah pengetahuan kepada Allah Ta'ala. Itulah Tuhan lah tu. Aku mengaji dah. Tapi zat Tuhan tak aku nak fikir pecah kepala pun. Tak nampak. Itulah Tuhan lah tu. Okey. Itu kan. Tak dapat meliputi. Nak meliputi. Mana? Tak apa dah tu. Mengetahui dah tu. Benar gitu. Bukan nak kena tekan sampai nampak juga. Maka ketika itulah. Ketika apa? Ketika tiada meliputi fikir-fikir akan diri perkara macam zat Tuhan tu. Dia serahkan pengetahuan kepada Allah Ta'ala. Hakikat zat Tuhan, hakikat sifat Tuhan aku mana tahu. Itulah Tuhan lah. Habis. Adapun mu ulang-ulang baca. Lagi. Cara baca habis itu. Adapun mu ulang-ulangkan baca. Baca apa? Baca aqaid. Dan menghafal sifat 20. Ingat dan lancar atas lidah. Pembuih baca. Pro. Adapun mu ulang-ulangkan baca perkara aqaid. Baca perkara aqaid. Sifat-sifat Tuhan tu lah. Ada sifat Rasul tu. Baca. Dan menghafal. Sifat Rasul pun dia ingat. Sifat Tuhan pun dia ingat. Ingat dan lancar atas lidah. Cahaya dah. Padahal tidak nampak maksud dengan dalil. Tak jadi juga. Faham dah? Murid-murid ni. Ingat dan lancar atas lidah. Padahal tidak nampak maksud dengan dalil. Apa iradat Tuhan? Bilang berbuih. Kodrat iradat ilmu sama. Apa dia? Boleh itu. Padahal tidak nampak maksud dengan dalil. Boleh ini. Kerana ilmu aqaid ini bukanlah macam ilmu nahu. Ilmu nahu lain. Kerana ilmu aqaid ini bukanlah semacam ilmu nahu saraf. Kerana ilmu nahu saraf untuk nak baca kalimah itu saja. Ilmu nahu dan saraf untuk nak baca kalimah tu saja. Itu ilmu nahu saraf mereka baca kalimah tu saja. Adapun ilmu aqaid untuk mengerti dan mengetahui maksud makna kalimah. Nanti. Aku nak rek. Kerana ilmu aqaid itu bukanlah macam ilmu nahu saraf. Kerana ilmu nahu saraf itu untuk baca kalimat itu sahaja. Adapun ilmu aqaid untuk mengerti dan mengetahui maksud makna kalimah. Al-kalamu wal lafzul murakkabu. Al-kalamu al-kalami macam mana? Tu kenal. Kemas. Pasal baca kalamu. Muntada apa hukum muntada? Sudahlah. Kalau baca al-kalam. Lepas tu wal lafzul lafzi. Murakkabu ke murakkabi. Baca baris saja. Apa benda tu tak tahu. Titik. Tu nahu. Dia ni bukan lagu tu. Baca satu, faham benda. Macam dia kata. Tiri, gelas, cancak, cawan, jak. Tiri dia lagu nak.
Bayangkan macam kapal terbang. Gelas dia macam mana? Macam kereta api. Tu. Ilmu tarik lagu tu. Itu. Ilmu tarik. Kodrat daripada aku. Bayangkan kita ni tenaga lah tak? Bukan baca lafaz tu. Bila lafaz tu dia kodrat iradat. Benar tu nak tampak. Itu. Macam kita ada bincang. Tinggal. Cawan. Jancah. Kiri. Periuk. Belangok. Benar lah ke mana? Ada bayang dalam kepala kita. Sebut belangok tak kita tahu dah. Sebut gelas ni kita tahu dah. Ni pun sebut kodrat daripada dia. Sebut iradat daripada dia. Nampak dah? Yang mentarik itu. Benar-benar. Ni ada orang tulis surat. Kiranya kita telah ngaji, kemudian kita lupa, cuma faham dalil alam ini. Macam tak mana? Apa, boleh dah. Boleh lah. Jangan tak belajar langsung. Bila orang sebut, kita akan teringat balik. Tak belajar langsung tu salah. Adapun ulang-ulangkan baca, dan menghafal, ingat-ingat, dan lancar asal lidah, padahal tidak nampak maksud dengan dalil. Tak reti kalam apa dia, sama apa dia, basar apa dia, ilmu apa dia, iradat apa dia, tak reti. Maka belumlah lepas fardu belajar. Wajib belajar lain. Untuk belajar dosa. Maka belumlah lepas fardu belajarnya dan mengetahuinya. Hingga nampaklah dengan dalil akan maksud itu baru jadi. Jadi, nanti macam orang kampung tu. Ajar budak-budak ingat. Tak jadi lagi. Ajar buat sementara waktu. Lepas tu esok ni, sampai dalam kan. Sampai dalam sikit boleh nampak tu. Jadi, hingga nampaklah dengan dalil akan maksud satu-satu haqaiq itu. Maka dengan dialah, dengan nampak dengan dalil itu, lucu fardu belajarnya, lepaslah. Tak dosa dah. Tidak dia dosa. Dia tak belajar dosa. Maka dengan dialah, dengan nampak dengan dalil. Dia faham dengan dalil itu, lucu. Selepaslah fardu belajarnya. Fardu ain belajar itu. Dan jikalau tidak lancar sekalipun, saat-saat ni, dia lupa, dia tak ingat. Tapi sebut, dia ni ingat cair. Dia ingat pro. Tapi nak tambah benda, tak tahu. Nak buat apa? Apa dah? Tinggal piring, caca, gelas, periuk, pelanggar. Nak tambah benda? Tak tahu. Apa dah? Kita benar-benar tu. Kalau tak ingat betul-betul orang sebut tu, kita tahu dah. Orang sebut yang ni kita tahu dah. Itu dia kata tu. Dan jika tidak lancar sekalipun tak apa. Tak mesti lancar, tapi jangan kiri. Dan tak dapat demikian itu, demikian. Dan tak dapat demikian itu mengetahui dengan dalil. Boleh itu. Dan tak dapat demikian itu mengetahui dengan dalil bagi seseorang jua pun. Dan tak dapat demikian itu mengetahui dengan dalil. Tak dapat bagi seseorang jua pun. Melainkan dengan ilham Tuhan. Kalau Tuhan tak ilham, tak payahlah. Cuma kita ikhtiar dan nak menghasil Allah Ta'ala. Boleh. Kita ikhtiar usaha mengaji. Yang nak bagi itu Allah Ta'ala. Campak adalah hati kita. Itu maksudnya. Dan tak dapat demikian itu mengetahui dengan dalil bagi seseorang juga. Melainkan dengan ilham Tuhan. Apa ilham? Ini tengok. Pandai kata, saya tak dapat ilham. Nak tanpa ilham. Apa tarik ilham tu? Melainkan dengan ilham Tuhan. Artinya, arti ilham. Mencapak Tuhan akan ketahuan. Akan ilmu. Jadi, mencapak bubuh. Mana capak tu Tuhan bubuh. Akan ilmu dengan dia. Di dalam hatinya. Itu mana? Ilham. Ilqa'u syai' firra'i. Tulis itu. Ilham. Ilqa. Alif. Lam. Qa. Alif. Hamzah. Ilqa. Ilham. Ilqa. Alif. Lam. Qa. Alif. Hamzah. Ilqa. Al-syai'. Alif. Lam. Syai' ya Hamzah. Al-syai' firra'i. Fa. Huruf khafa. Alif, lam, ra, wa, ain. Itu nama ilham. Ilqa'u syai' firra'i.
mencampakkan ilmu di dalam rongga, dalam perut kita. Itu nama boleh. Apa dia hari? Ilham. Ilqa alif lam qah alif hamzah. Ilham, ilqa alif lam qah alif hamzah. Ilqa campak. Asyai ilmu lah. Firra'i di dalam rongga kita, dalam hati kita. Tuhan campak ilmu masuk dalam hati. Itu nama baca kembali. Ingat tu, jangan lupa. Pandai ilham. Apa tarik ilham? Ilqa'u syai' sirra. Apa makna ilqa'? Campak ilmu tu. Itu. Tapi dengan sahabat belajarlah. Campak saja tak lah. Melainkan dengan ilham Tuhan, artinya mencampak Tuhan akan ketahuan, akan ilmu dengan sahabat belajar dan fikir. Dengan sahabat belajar. Nak campak saja-saja dengan tidak ada sahabat, ini jarang berlaku. Faham tak? Mencampak Tuhan akan ketahuan, akan ilmu dengan sahabat belajar dan berfikir, campak di dalam hatinya dan menaruhkan dia akan ketahuan pada hati Tuhan lah tu. Boleh? Siapa tak faham tu ibarat? Yang adalah adat Tuhan nak mencampak. Yang adat Tuhan nak bubuh ilmu. Yang adalah adat Tuhan nak campak ilmu di dalam hati kita. Yang adalah adat Tuhan nak campak ilmu di dalam hati kita itu bahawa dapat ketahuan, dapat ilmu dengan berfikir pada dalil-dalil dan belajar. Kita adat Tuhan. Mu nak bagi kenyang perut, mu pun nasi. Adat Tuhan dah. Nak bagi kenyang, boleh nasi. Menyalahi adat pun boleh. Boleh menyalahi adat, tak boleh nasi pun Tuhan boleh kenyang. Tapi adat Tuhan kalau nak bagi putus tali, iris dengan pisau. Adat Tuhan dah lagu tu. Bukan pisau. Kalau tak ada pisau pun boleh putus, tapi adat. Kalau mu tak belajar pun boleh bagi, tapi adat Tuhan dah. Sudah jadi adat Tuhan lagu tu. Faham nama? Aku bagi elok. Adat Tuhan dah lagu tu. Mu nak bagi berjalan kereta, boleh injin. Bukan injin. Aku bagi berjalan. Kalau mu tak boleh injin pun, aku boleh tolak. Menyalahi adat. Itu orang panggil berlaku menyalahi adat. Banyakkan Tuhan melaku ikut adat. Banyakkan Tuhan melaku ikut adat. Ada juga Tuhan melaku tak ikut adat. Boleh. Ada pisau. Tengok. Menyalahi adat. Sembelih Nabi Ismail mana putus. Ada api. Kalau api tahu Nabi Ibrahim. Kenapa tak hanut? Menyalahi adat. Boleh aku laku. Gitu. Tapi adat mu nak dapat ilmu, mu belajar. Boh kena boh. Kalau mu tak belajar, bubuh saja dengan tak belajar, menyalahi adat. Boleh tu. Yang adalah adat Tuhan itu bahawa dapat ilmu itu dengan berfikir pada dalil-dalil. Boleh tidak? Bahawa fikir pada dalil-dalil. Kerana bahawa berfikir pada dalil-dalil. Kerana nak dapat ilmu. Kerana nak dapat ilmu dengan tidak berfikir dan tidak belajar, itu adalah nadir. Nun alif dairah. Ajak tu hari. Kerana hendak dapat ilmu dengan tidak berfikir dan tidak belajar itu adalah nadir. Jarang berlaku. Adalah nadir sangat. Adalah nadir sangat. Seperti wali-wali dan Nabi Khidir. Seperti wali-wali
dan Nabi Khidir. Yang mengaji di mana? Betul. Nabi Khidir itu pandai sangat. Dia mengaji di mana? Alah campak saja. Dia tak ada usaha apa. Jadi, itu nadir jarang ada. Andaknya tak boleh ilmu dia dengan belajar. Dia tu kan belajar, tapi apa salahnya Tuhan nak bagi? Jarang ada lagi tu. Boleh. Nak dapat ilmu dengan tak ada usaha belajar tu jarang. Ada lah juga, bukan tak ada. Nabi Khidir. Alim tak? Naik kapal, perlu. Dia nak belajar, perlu. Naik perlu. Sampai tengah laut dia tu. Sampai tengah tu. Dia ambil kapak. Kedeping. Buang kapal tepi. Atau orang dalam kapal tu kata, jahat sungguh. Jadi nak beri mati orang ni. Tengah laut ni. Ambil kapak buang lantai tu. Kapal tepi masuk ayat. Dia kata, jangan tegak aku. Nabi Musa dia kawan nak ngaji. Dia nak ngaji kat Khidir. Aku buat pun jangan tegak. Jadi, mau sabar. Apa silap. Ayat tak masuk. Tak masuk titik. Itu kata Alim. Sampai ke darat ni. Naik dalam kapung. Naik dalam kapung tu pula. Budak-budak. Segak. Dua orang. Bukan dua beradik. Elok budak-budak. Kepak tekau mati seorang. Budak-budak ada main dengan badan. Kepak tekau seorang. Musa kata, buat kerja dia. Aku nak kata dah. Jadi, nakalan tasqati ma'ya sabra. Mu tak sabar nak berkawan dengan aku lagu mana? Aku dah besar nak ngaji, aku mana sabar? Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Selagi aku nak cerita kamu. Aku buat lagi. Kamu kan tahu, aku ilmu laduni. Yang aku buat tu, aku tahu, aku ada ilmu laduni. Kalau aku tak buat lagu tu, benar dia jadi lagu ni. Kalau tak buat lagu ni, budak ni, heret buat dia jadi kafir. Kalau tu ada budak ni, esok ni, pak dia boleh tarik jadi kafir. Kepak tekuk awal-awal. Mungkin ada kok lah. Mungkin dia aku. Tu kata Nabi Khidir, ilmu laduni. Pilih orang lain. Kerana hendak dapat ilmu dengan tidak berfikir, dengan tidak belajar itu adalah nadir sangat. Jarang berlaku seperti wali-wali dan Nabi Khidir. Nabi Khidir. Pergi masuk kapung pula. Sampai tengah kapung. Tengok dinding. Bangunan lama. Nak terbalik. Orang kapung tu cukup sombong. Beberapa beriti dua Nabi Musa kita beriti sini letih. Pergi minta air di kapung tu nak minum. Tak bagi. Air sejuk tak bagi. Tekuk nyawa tu semua. Sampai tengah kapung. Dinding. Bangunan. Duduk sengit gitu. Ya tolak. Betul balik. Musa kata pelik sungguh. Hidup dulu kapur ni cukup kedekut. Ni buruk, mereka tak tolak betul lah. Tolak betul dia. Musuh apa dia kata, aku nanti bercerita, bawah ni emas banyak ni. Harta anak yatim. Nanti sebalik boleh faham lihat. Satu kata ilmu. Satu ni. Faham tak? Mana nak cakap tu. Banyak dah cerita Nabi Khidir. Cerita Nabi Khidir. Ikan duduk dekat laut. Maka dekat tu. Yang adalah adat Tuhan nak bagi ilmu itu bahawa dapat ilmu dengan berfikir pada dalil-dalilnya dan belajar ilmu daripada orang yang mursyid. Ini yang payah. Ini yang payah dapat. Dan belajar ilmu daripada orang-orang, daripada guru-guru yang mursyid yang pandai menunjuk. Mursyid yang pandai menunjuk dalam arah lari. Ada arah lari. Habis dah. Bukan suka. Orang mursyid, guru-guru yang mursyid. Apa dia baca? Arif. Min. Imam Syafi'i kata, lan tanalal ilma illa bi sittati syurutin, zakain wa hirsin Wulghatin wa irsyadu ustazin. Pandai guru, irsyad, mursyid. Guru yang pandai mursyid, guru yang pandai ilqa. Itu syarat nak dapat ilmu. Cari guru yang pandai cerita, yang pandai. Kadang-kadang guru tu alim. Dia cerita budak-budak tak kerti. Cerita budak-budak tak kerti. Pergi balik. Seorang tak dapat. Tak boleh apa satu ada. Ilmu banyak. Ilqa, campak ilmu. Jangan masuk dalam fikiran murid. Boleh masuk ilmu dalam fikiran murid supaya nak ada, mana ada. Tak ada. Itu kata mursyid. Dan tanalal ilma illa bi sittati syurut.
Tidak kau dapat ilmu melainkan dengan syarat. Zakat cerdik. Wahirsin dan loba. Tomak tak ke ilmu. Wabulghatin dan ada belanja. Tak boleh juga, tak ada duit. Seperti waktu dulu zaman ni kalau mengaji 2 minggu nak boleh datang apa? Aku kena tangan pondok baru. 2 minggu nak boleh datang apa? Waktu dulu zaman wa irsyad ustazin dan pandai guru yang mencampur ilmu tu. Syarat. Syarat. Tak ada guru di Mekah banyak. Kalau lepas isya tu penuh dia. Guru sana guru ni Syekh Ali Maliki, anu Yamani, ni Amin Kutubi, ni Syekh Duk Kelantan, ni Syekh Bahrain, ni Syekh Alawi, penuh. Tapi tak sama. Pergi tengok dia. Pergi tengok, esok pergi tengok kawan ni pula. Kepada dia kata, mu nak mengaji, dia kata, mu jangan beli kitab ni. Sebabnya mu pergi dengar dulu. Hak mana mu pasal kenal, mu beli, tunggu itu. Kan macam ni lah. Mana mu pasal kenal, masuk dalam fikiran kita, dia mengajar tu boleh masuk. Tunggu itu, tidak merugi je. Dah setengah tu pergi balik sedap dengar itu ya, sedap dengar tapi tak ada apa boleh. Itu yang payah. Nak faham tu payah. Kita baik irsyadul ustazin, pandai guru yang menunjuk. Orang boleh ambil. Jadi tak ada kosong saja. Dia pergi balik bukan kosong saja. Ada setengah pergi balik tak tahu apa. Tanya apa tak tahu. Itu tak mahu tu. Dan belajarnya daripada orang-orang yang mursyid, guru-guru yang pandai menunjuk. Orang-orang itu guru-guru yang pandai menunjuk. Nak dapat ilmu. Maka jadilah pula kedua-duanya berfikir padanya pada dalil, dan belajarnya itu wajib syara. Berfikir itu pun wajib syara, mengaji itu pun wajib syara. Yang berdosa mukallaf dengan meninggal keduanya. Tak belajar, tak fikir, dosa besar. Berapa banyak yang ngaji, berapa ikut yang ngaji. Pasal itulah Nabi kata, di hari kiamat besok, kita nak cari orang hak baik ni macam lembu hitam ni. Seekor lembu hitam. Kita nak cari bulu putih, dia lembu hitam. Nak dah bulu putih. Kalau nak dah pun tepi kuku ni surat 2. Jauh-jauh ekor ni ada surat 2 bulu putih. Tidak boleh bibir-bibir mulut ni. Begitulah juga di akhirat esok. Banyak manusia nak cari hak baik tu jarang. Bandingnya macam lembu hitam. Nak cari hak baik tu jarang. Itu. Tapi jangan tinggal mengaji. Jangan segan belajar. Jangan segan mengaji. Ulama al-nasihat. Jadi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu daripada dalam nur, kecil lagi sampai dalam lahad. Ngaji lagi tak reti mengaji. Ilmu kan senang, melia ada ilmu. Malaikat pun berdoa, ikan di laut, binatang di darat, tolong berdoa pada orang butuh ilmu. Itu adalah hadis. Wajib syarak yang berdosa mukallaf dengan meninggalkan keduanya sampai tentu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Hadirin hadirat sekalian, insya-Allah sekali lagi kita baca malam esok. Tamatlah ya. Sekali lagi baca malam esok. Habis. Saya nak ijazah lagi. Sekali lagi malam esok, jangan tinggal. Habis dah petang. Baru ni. Buat kenuri. Pakat. Dia kata buat kenuri. Buat tahlil ke dah. Kalau buat nak setuju dah. Muslimat setuju dah nak buat kenuri khatam kita. Nak buat kenuri khatam kita. Setuju ke dah. Setuju semua kat tangan. Setuju. Kita nak ambil peruntukan di mana? Sorang 20 sen. Sorang 20 sen sudah. Sorang 20 sen. Siapa tukang petik bendari? Kemar. Kemar. Buka sekebar. Kami ni Mekah tu. Saya kata dia buka sekebar. Apa sekebar ni? Tu Arab tu. Tu Arab tak mengaji, dia pergi. Kita tak kerti dengar. Sekarang 20 sen. Kita buat kenuri. Mudah-mudahan ilmu yang kita boleh sedikit banyak ni, dia berkati Allah. Amin, insya-Allah.
Buatlah. Buat jana buat. Pakai esok. Masak. Lepas ngaji, lepas siap semua kita tahlil, kita makan. Buat sikit kenduri. Saya pun setuju tu. Berkat. Itu kita khatam. Ada khatam dia tak apa lah. Saya pun nak keluar dah ni. Khatam tadi ni. Apa namanya? Mufti. Apa namanya? Faham. 20 bulan. Bulan 1. Kena pergi juga dia kata. Minta juga. Ni nak baca kita ni. 20 bulan 1. Bulan 1. Bulan 1. Sampailah. Ini bulan Januari ni tak habis. Tak tolong nak kata lagi dah tu. Nak guna dia suruh pergi juga. Kan tanya siapa yang nak ngaji, kodi. Dia info semua kodi. Kodi tu apa nama ni, guru semua dia info lah. Anjuran mufti nak baca kitab Al-Quran. Sehari. Takkan ada kita seminggu tapi sehari sudah. Takkan nak boleh faham dengan sehari. Mengaji 4 tahun ni. Tapi hajat orang ni ilmu senang ambil. Pendek masa. Dulu zaman. So, Kuala Lumpur pula kita juga masjid tu. Kampung Baru. Masjid Jamek Kampung Baru. Dia buat 2 kitab mari. Satu kitab Faridah, satu kitab Al-Quran. Dia bawa mari sana sekejap. Tu kita baca kuliah subuh baca Al-Quran. Kuliah maghrib baca Faridah. Tu okey juga. Tak apalah kita khatam hak kita ni. Alhamdulillah. Tak apalah hak luar pun saya nak mula lah. Ni khatam ni. Ni pun kita bukan tinggal ni. Tak tinggal. Kita tengok masa lah. Kita nak atur masa ni. Kita nak ulang pula tu. Kitab Faridah. Setuju? Kitab Faridah. Habis Al-Quran ni kita akan ganti Pak Faridah. Mau boleh dua tu Alhamdulillah. Baca hak tu boleh dua tu. Alhamdulillah lah. Minta sesat dah insyaAllah. Kita buat dengan dulu. Faridah dengan Al-Quran. Habis dah ni. Al-Quran habis dah ni. Kita nak khatam pada esok. Pada esok buat kenduri. Khatam kita. Lepas kita baca Faridah. Faridah tu kita tak bila apa lah. Nak sunai orang macam dulu. Hak mufti tu. Tu kita heran. Kemarin. Profesor anu hak mana? Perguruan. Tu perempuan Muslim. Awan kursus maktab perguruan. Tak mana tak salah dalam Kedah ni lah. Maktab perguruan. Lagu mana tak salah siapa. Kemudian ada profesor yang dah buat kursus perguruan. Dia kata semua guru-guru kena mengaji Syekh. Dia tahu di mana tak tahu. Di mana dia tak tahu. Anak atau perempuan Muslim. Dia ada sekali. Guru-guru ni semua orang panggil semua lah. Dia ada sekali. Dia kata ada orang Syekh ni. Dia duduk diam. Dia cerita kata guru ni semua kena habis. Tak habis lagi pang ngaji. Akidah. Semua nak ngaji. Semua dah semua nak ngaji. Alhamdulillah lah. Apa ni bertuah dah ni. Bertuah pegang hak akidah kita buat. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.